Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPM, khususnya JPN Sarawak dan PPD Miri atas penganjuran kolokium kali ini. Saya Roziana binti Zailani dari SJK Wakom. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pendedahan Pendidikan Seksual dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah di Sarawak. Disebabkan kes jenayah seksual kanak-kanak semakin membimbangkan, maka saya telah melakukan sedikit kajian berkaitan dengan tajuk pendedahan seksual dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah di Sarawak. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangkan kes jenayah seksual di dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Isu keprihatinan bagi kajian saya ialah kes jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak ni sebenarnya meliputi iaitu dorongan atau paksaan kanak-kanak untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti seks yang menyalahi undang-undang, penggunaan bersifat eksploitasi kanak-kanak dalam pelacuran atau apa-apa amalan seks yang menyalahi undang-undang, dan penggunaan bersifat eksploitasi kanak-kanak dalam persembahan dan bahan lucah. Suhakam 2005. Ini adalah kes jenayah seksual yang telah digariskan oleh Suhakam yang melibatkan kanak-kanak. Kajian saya hanya menekankan satu kes sahaja yang telah dikeluarkan oleh PDRM 2015, iaitu daripada kes yang dilaporkan pada tahun 2011 hingga Ogos 2015 yang melibatkan kanak-kanak bawah umur 18 tahun. Dalam keseluruhan kes rogol adalah seramai 76%, manakala 68% adalah melalui persetubuhan luar tabi'i yang melibatkan kanak-kanak umur 18 tahun ke bawah, dan 48% adalah kes cabul kehormatan. Apa yang juga membimbangkan dalam kes jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak ini adalah akibat kepada kanak-kanak itu sendiri atau akibat kepada negara, iaitu pertama pengguguran anak, pembuangan bayi dan kesihatan. Ketiga-tiga perkara ini sangat membimbangkan jika berlakunya peningkatan kes jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak. Pengguguran anak, kes buang bayi akan meningkat, manakala kes kesihatan pula akan menyebabkan kesihatan bagi seseorang kanak-kanak itu akan merundum. Dan ini memberi kesan kepada generasi yang akan datang, yang akan memimpin negara kita. Okey, kajian saya terbahagi kepada dua objektif, iaitu objektif am dan objektif khusus. Objektif am ialah mengenal pasti tahap pendedahan pendidikan seksual dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Manakala objektif khusus pula terbahagi kepada tiga, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan seksual sedia ada dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah, mengenal pasti tahap penglibatan seksual kanak-kanak sekolah rendah, dan yang ketiga mengenal pasti faktor pendedahan seksual bagi kanak-kanak sekolah rendah. Okey, kumpulan sasaran bagi kajian saya ialah sekitar PPD Subis, iaitu jika dilihat murid tahun 4 dan 5 adalah seramai 1,713 orang. Tetapi kajian ini melibatkan 318 orang murid sahaja dan 4 orang guru daripada keseluruhan guru di Subis tersebut, iaitu guru yang disenaraikan adalah guru besar, guru kaunseling, guru hal ehwal murid dan guru disiplin. Tinjauan masalah bagi kajian saya ialah jika kita lihat kanak-kanak ni sebenarnya biasanya didekati dengan penuh romantik, kasih sayang dan belayan, dan ini tidak salah dari segi pendidikan itu sendiri dan dari segi Islam itu sendiri, kerana memang kanak-kanak ini perlu dilayan sebegitu rupa, dan disebabkan itu kanak-kanak dianggap sebagai sexually innocent. Dan jika kita lihat alam kanak-kanak ni, seks ni seringkali dijadikan permainan dan gurauan, contohnya tiru perlakuan hubungan seks, membuat simbol-simbol seksual dan menjadikan perkataan untuk seksual tu sebagai mainan mulut atau ejekan. Okey. Jika dilihat kategori tingkah laku kanak-kanak tersebut yang mempunyai hubung kait dengan seksual ialah dikategorikan dalam 5 kumpulan di dalam kajian ini, iaitu pertama komunikasi secara verbal yang menunjukkan percakapan tentang tingkah laku seksual tersebut, manakala dari segi bukan verbal pula perlakuan malu apabila berbogel.
Dari segi kategori tingkah laku yang kedua iaitu pameran dan pengintaian, ialah menunjukkan anggota sulit dari segi pameran itu sendiri dan cuba melihat manusia dalam keadaan telanjang, iaitu pengintaian. Menunjukkan alat sulit ni adalah biasa bagi kanak-kanak, tetapi menjadi salah apabila semakin dewasa melakukan perkara yang sama. Dan melihat manusia dalam keadaan telanjang itu adalah disebabkan oleh perasaan ingin tahu seorang kanak-kanak itu terhadap manusia itu sendiri, dan ini menunjukkan perkembangan bagi seorang kanak-kanak tersebut. Dan kategori tingkah laku yang ketiga iaitu peniruan, iaitu secara kurang jelas secara seksual ialah bermain lakonan sebagai doktor. Contohnya kanak-kanak tersebut ingin melihat bahagian-bahagian sulit seorang manusia dengan berlakon sebagai seorang doktor. Dan manakala secara jelas, secara seksual ialah meniru pelakuan seksual tersebut bersama dengan patut. Kategori yang keempat ialah menyentuh diri, iaitu menyentuh alat sulit di rumah. Perkara ini biasa bagi kanak-kanak di awal usia. Mereka memang akan menyentuh alat sulit kerana mereka tidak menganggap benda itu salah. Dan sekiranya semakin meningkat dewasa, kadang-kadang kanak-kanak itu melakukan onani dengan tangan kerana melihat pelakuan tersebut sama ada melihat secara jelas ataupun melihat di dalam internet contohnya. Dan kategori yang kelima ialah menyentuh orang lain. Itu menyentuh organ seks orang lain mungkin kerana mereka bermain sahaja atau mereka melihat pelakuan orang dewasa atau memeluk orang dewasa sama ada kenal atau tidak kerana ingin menunjukkan perasaan sayang kepada mereka. Padahal perkara tersebut adalah mempunyai hubung kait dengan seksual. Okey. Dari segi kes jenayah seksual kanak-kanak sekolah rendah ini juga semakin membimbangkan kerana dia memberi kesan kepada prinsip rukun negara itu sendiri dari segi kesopanan dan kesusilaan yang seharusnya ada dalam setiap rakyat Malaysia. Dan jenayah seksual ini akan menggugat isu kesopanan dan kesusilaan. Begitu juga dengan falsafah pendidikan negara, kita ingin mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi serta jasmani, tetapi jika berlakunya kes jenayah seksual yang tidak ditangani dengan sebaiknya akan menyebabkan kegagalan kita dalam mewujudkan insan yang seimbang ini dan juga mewujudkan atau melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian, kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dan perkara ini sukar untuk dilakukan jika jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak ini tidak dibendung sejak daripada awal usia lagi. Okey. Jika kita lihat dari segi pendidikan Malaysia pula, tidak terdapat mata pelajaran khusus tetapi ada diselitkan dalam pendidikan kesihatan sebanyak 75%, iaitu berkaitan dengan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PEERS dan juga terdapat dalam pendidikan Islam dan moral. Ini menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan atau pendidikan di Malaysia sangat menekankan pendidikan seks cuma tidak terdapat mata pelajaran khusus. Okey, tindakan untuk kajian saya untuk objektif pertama, kedua, ketiga kesemuanya dilakukan melalui kajian kuantitatif. Cuma dalam objektif kedua nanti akan dilakukan sedikit kajian kualitatif iaitu temu bual pakar atau guru yang berautoriti. Okey, pelaksanaan tindakan dan pemerhatian atau penilaian untuk kajian ini. Profil responden untuk kajian saya ialah murid iaitu murid darjah 4 dan 5 iaitu seramai 46.9% ialah murid darjah 4 dan 53.1% adalah murid darjah 5. Ini menunjukkan keseimbangan iaitu jumlah murid itu adalah seramai 318 orang. Manakala dari segi jantina pula, kalau kita lihat jantina 47.5% adalah lelaki, manakala 52.5% adalah perempuan. Ini menunjukkan keseimbangan dari segi jantina juga. Okey, kita terus melihat kepada pemerhatian dan penilaian melalui objektif khusus yang pertama iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan seksual sedia ada dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Okey, jika kita lihat pengetahuan mereka berkaitan dengan anggota badan yang boleh disentuh oleh orang lain adalah 80.5% mengetahui perkara tersebut.
manakala sangat sedikit yang tidak mengetahui. Manakala perkara lucah pula, kita boleh tengok seramai 44.3%, dan yang tidak mengetahui perkara lucah adalah seramai 55.7%. Ini menunjukkan hampir kepada separuh kanak-kanak tersebut telah mengetahui perkara lucah. Okey, dari segi kerapan dan peratus bagi umur pertama, mereka mengetahui perkara lucah tersebut kebanyakannya adalah pada tahun 3 dan 4, iaitu seramai lebih kurang 22% untuk darjah 3 dan 25% untuk darjah 4. Di sini menunjukkan pada usia ini perasaan ingin tahu mereka dan perasaan dan pengetahuan mereka telah meluas sehingga mereka cuba untuk mencari suatu perkara yang baru. Dan jika kita lihat pada tahun 1 dan tahun 2 menunjukkan peratus yang sangat rendah. Dan jika kita lihat juga yang tidak pasti atau tidak pernah adalah seramai 34%. Jadi di sini menunjukkan bahawa pada umur tahun 3 ke atas, murid telah berusaha atau berusaha untuk mencari pengetahuan berkaitan dengan perkara lucah itu kerana perasaan mereka yang ingin tahu. Okey, rumusan untuk objektif pertama iaitu tahap pengetahuan seksual kanak-kanak sekolah rendah adalah tinggi disebabkan oleh terdapatnya pendidikan seks yang telah ditekankan di sekolah. Okay, pihak kerajaan melalui KPM telah memberikan pendidikan asas berkaitan seksual kepada kanak-kanak ini sejak daripada sekolah rendah lagi. Dan guru-gurulah merupakan faktor utama dalam penyebaran pendidikan seks di sekolah. Manakala pengetahuan kepada perkara lucah juga telah terdedah kepada hampir separuh murid di sekolah rendah yang dikaji dengan umur seawal usia 1 tahun 1. Okey, objektif khusus yang kedua pula mengenal pasti tahap penglibatan seksual kanak-kanak sekolah rendah berdasarkan tingkah laku. Di sini menunjukkan bahawa tingkah laku penglibatan kanak-kanak dari segi tingkah laku adalah sangat rendah atau rendah. Secara keseluruhannya adalah sangat rendah. Dari segi komunikasi, pameran, peniruan, penyentuhan diri dan menyentuh orang lain serta lain-lain penglibatan. Okay, kita lihat secara terperinci apakah soalan yang dikemukakan dalam keseluruhan subkonstruk ini, iaitu kalau kita lihat komunikasi, pameran pengintaian, peniruan adalah perkara biasa. Begitu juga menyentuh diri. Cuma jika dilihat dari aspek menyentuh orang lain iaitu melakukan hubungan intim, ini adalah satu perkara yang sangat berat jika dilakukan oleh pelajar sekolah rendah. Sebab kita lihat di sini masih terdapat kanak-kanak di awal usia sekolah rendah telah melakukan hubungan intim. Itu kita boleh lihat yang pernah melakukan sekurang-kurangnya sekali adalah 11 orang. Yang kadang-kadang 5 orang dan yang sangat kerap 2 orang. Ini amat merisaukan bagi kita. Manakala dari segi perincian tingkah laku lain-lain penglibatan iaitu kawan menyentuh dengan cara tidak disukai, orang dewasa dikenali menyentuh dengan cara yang tidak disukai dan orang yang tidak dikenali menyentuh dengan cara yang tidak disukai juga menunjukkan kadar yang rendah. Okey, dari segi soal selidik pula iaitu kajian kualitatif menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah ni menonton video dan gambar lucah itu adalah perkara yang sangat banyak dilakukan di sekolah rendah. Dan keempat-empat guru ni mengakui perkara tersebut. Begitu juga menyentuh anggota seksual orang lain. Di sini mungkin disebabkan oleh mereka bermain tetapi tidak mengetahui bahawa permainan tersebut adalah satu yang salah dan juga salah dari segi undang-undang. Tapi dalam setiap sekolah ni juga terdapat kes jenayah seksual iaitu mendedahkan anggota seksual, ada juga satu kes, berbicara seksual ada 2 kes. Dari keempat orang guru ni tadi ada 2 kes yang berkata bahawa berbicara seksual ni dilakukan di sekolah mereka. Dating, couple, cabul antara lelaki dengan lelaki, ada juga kes dan hubungan intim pun memang ada berlaku kes tersebut. Dan menurut guru tersebut adalah di awal usia tahun 3 dan tahun 4. Dan kedua-dua pelaku tersebut adalah kanak-kanak di sekolah yang sama. Okey, rumusan untuk objektif kedua menunjukkan bahawa tahap penglibatan seksual keseluruhan adalah sangat rendah. Tingkah laku seksual secara komunikasi menunjukkan penglibatan yang paling tinggi, manakala menyentuh orang lain adalah paling rendah. Manakala tahap penglibatan seksual semakin membimbangkan dengan adanya penglibatan kanak-kanak ini dengan hubungan intim sejak di awal usia tahun 3 kerana ingin mencuba.
Manakala pembinaan akhlak dan adab yang berterusan adalah amat penting seawal usia kanak-kanak sekolah rendah sebagai pendidikan awal seksual dalam membina jati diri dan takbiat untuk mencegah anak-anak daripada kes jenayah seksual yang lebih serius. Dan sifat ingin tahu kanak-kanak pada usia ini haruslah mendapat panduan dan didikan sewajarnya daripada golongan dewasa, terutamanya dari aspek pendidikan seksual. Dan pembinaan karakter dan jati diri bermula dari usia ini kerana anak-anak suka mencontohi dan mengikuti pelakuan orang dewasa di sekelilingnya atau yang disukainya, terutama dari aspek kesopanan dan kesusilaan, cara berpakaian dan akhlak. Okey, bagi objektif khusus yang ketiga mengenai pasti faktor pendedahan seksual bagi kanak-kanak sekolah rendah pula, faktor utama untuk sekolah rendah ni adalah faktor daripada rakan, iaitu sebanyak 62.3% yang mempunyai interpretasi skornya adalah sederhana. Kalau kita tengok di sekolah menengah, kebanyakan kajian menyatakan bahawa melalui internet atau telefon bimbit, tetapi dari segi sekolah rendah adalah rakan-rakan. Dan yang kedua adalah guru. Dan yang ketiga adalah penjaga. Dan kita lihat internet, televisyen dan kaset adalah sangat rendah. Okey. Di sini menunjukkan bahawa faktor pendedahan seksual bagi kanak-kanak sekolah rendah ni adalah rakan, kerana rakan-rakan itulah yang rapat dengan mereka. Dan kebanyakan mereka, kanak-kanak sekolah rendah ni tidak memiliki internet atau telefon bimbit, cuma ada sebilangan sahaja yang memiliki. Namun begitu, yang sebilangan tersebut yang mengetahui berkaitan dengan perkara seksual, terutama melalui internet dan telefon bimbit, itulah yang berkongsi dengan rakan-rakan mereka yang tidak tahu sehingga rakan-rakan lain pun tahu mengenai perkara-perkara lucah. Okey, maka rumusan untuk objektif ketiga ialah faktor pendedahan pendidikan seksual yang tinggi adalah melalui rakan jika di sekolah rendah. Manakala pendidikan di sekolah juga adalah merupakan penyebab murid terdedah dengan pendidikan seksual, iaitu melalui guru. Ini terbukti melalui dapatan kajian terdapatnya tahap pengetahuan pendidikan seksual yang tinggi dalam kalangan kanak-kanak di dalam kajian ini. Dan seterusnya, pengetahuan tidak terarah dan tidak terpandu melalui rakan adalah faktor yang perlu diambil perhatian agar dapat mengelak daripada berlakunya kes jenayah seksual lebih parah kerana rakan-rakan ini juga tidak memiliki ilmu. Dan seterusnya, akses kepada pengetahuan seksual kini begitu mudah kepada kanak-kanak pada usia ini dengan meluasnya penggunaan media massa dan alat teknologi seperti telefon dan internet, walaupun pada kajian ini menunjukkan penggunaan telefon dan internet adalah berada pada tahap yang rendah. Ini kerana kanak-kanak ini akan berkongsi pengetahuan dengan kanak-kanak lain dan boleh mengakibatkan pengetahuan itu tanpa panduan yang sewajarnya kerana kurangnya ilmu dan pengalaman. Manakala refleksi kajian saya ialah, kajian ini menunjukkan beberapa perkara, iaitu yang perlu diambil perhatian terhadap kanak-kanak, iaitu rakan kepada kanak-kanak tersebut. Siapa rakan kepada kanak-kanak? Seterusnya, penggunaan telefon bimbit dan internet, penggunaan media massa, adab dan akhlak dalam berkomunikasi kerana sekarang mereka telah berkomunikasi secara maya. Apakah adab dan akhlak tersebut? Tata cara berpakaian anak-anak, pergaulan anak-anak sama ada sesama keluarga atau bukan keluarga. Pengetahuan seksual dalam kalangan kanak-kanak tersebut perlu diambil tahu oleh golongan dewasa, dan perkongsian masalah seksual dalam diri anak-anak serta ikutan dan idola anak-anak tersebut. Semua perkara ini perlu diambil perhatian dan serius untuk mengelakkan daripada berlakunya kes jenayah seksual dalam kalangan mereka. Oleh itu, garis panduan dari aspek ibu bapa dan penjaga telah ditekankan dalam kajian saya, iaitu perlunya diwujudkan ibu bapa yang berilmu. Oleh sebab itu, cadangannya perlu banyak program keibu-bapaan berkaitan dengan kesedaran seksual dalam kalangan anak-anak mereka. Dan juga untuk di dalam rumah, ibu bapa ni atau penjaga perlu mengambil berat tentang bilangan bilik, dan jika tiada kemudahan, susun atau tempat tidur tu adalah mengikut kesesuaian anak-anak tersebut, iaitu pemisahan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Dan persedaran kediaman, perlunya ada jiran yang baik dan aktiviti keagamaan. Kalau tidak ada, ibu bapa tu berperanan untuk mewujudkan perkara tersebut. Seterusnya, pendidikan anak-anak tersebut, sekolah anak-anak tersebut. Jika tidak bersesuaian untuk mengurangkan kes jenayah seksual, jadi ibu bapa perlu memainkan peranan, memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu mempunyai ilmu. Okay, yang seterusnya, rakan, iaitu perlu mengetahui siapa rakan-rakan mereka, bergaul mesra dengan rakan-rakan mereka dan menjadi pendidik dan rujukan kepada anak dan juga rakan mereka tersebut. Dan seterusnya, masa luang kanak-kanak tersebut perlu diisi dengan
aktiviti yang sesuai dengan potensi dan jiwa anak-anak dan masa terluang itu diisi sebaiknya ke arah perkembangan ilmu masyarakat dan bangun potensi mereka. Kerana jika kita lihat kanak-kanak sekarang banyak masa untuk berdepan dengan teknologi sekarang seperti telefon bimbit dan sebagainya. Sesungguhnya penggunaan gadget perlu dihadkan penggunaan dan dipantau. Rancangan TV perlu ditentukan, dihadkan masa dan dipantau. Bacaan buku perlu memastikan bacaan tersebut selamat dari segi unsur-unsur seksual. Pemakaian anak-anak sama ada di rumah atau di dalam rumah, sama ada bersama mahram atau bukan mahram. Dan sarana yang membantu ibu bapa dan penjaga seperti tadika dan taska di tempat kerja, supaya hubungan antara ibu bapa dan anak-anak itu lebih erat. Penyediaan tempat bermain supaya anak-anak itu terisi dengan aktiviti perkembangan otak dan fizikal yang sihat. Bukan asyik tengok kepada handphone sahaja. Struktur masa bekerja ibu bapa supaya boleh meluangkan masa yang banyak kepada anak-anak. Program kesedaran ibu bapa atau penjaga bahawa pentingnya keeratan dalam hubungan kekeluargaan bagi anak-anak yang sedang membesar. Okey, cadangan kajian lanjutan untuk kajian ini saya cadangkan ialah kajian dilakukan kepada kanak-kanak di kawasan bandar kerana terdapatnya perbezaan. Mungkin terdapat perbezaan dari segi pengetahuan, tingkah laku dan faktor pendedahan seksual tersebut. Dan yang kedua, kajian program keibubapaan bagi membenteras dan mengurangkan kes jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.